Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba au kama qala. Yang kita hormati seluruh ahli jabatan kuasa pengurusan Masjid Darussalam, yang saya muliakan barisan para imam, petugas-petugas masjid serta sukarelawan masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas pelbagai nikmat yang telah, sedang dan akan kita perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat yang telah kita perolehi, yang telah kita kecapi, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa seminggu dua tu mungkin kehidupan kita, kehidupan berkeluarga kita agak sedikit suram. Dek dikarenakan seorang adik kakak kita, ahli keluarga kita, mereka yang terdekat daripada kita telah meninggalkan kita. Yang berumur ada, yang pertengahan ada, yang usia belia ada, di bawah daripada itu remaja, bahkan kanak-kanak pun di kalangan keluarga kita ada yang telah pergi mendahului kita. Yalah, walaupun itu merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia biasa yang punya perasaan, kita merasa duka cita, kita merasa amat sedih, dan kita merasa juga kehilangan, kerana mereka yang mendahului kita itu adalah merupakan bukan sekadar ahli keluarga kita, tetapi mereka yang amat dekat dengan kita, mereka yang selama ini pun berperanan untuk membahagiakan kita, menggembirakan kita, menceriakan kita, bahkan menyenangkan hidup kita. Dan alhamdulillah, apabila kita bertemu pada malam yang berbahagia ini di rumah Allah yang mulia ini, maknanya Allah masih lagi mengekalkan di antara nikmat terbesar yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kehidupan. Maknanya bila kita dapat bersua muka, maka kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan kita, dan kita masih berpeluang untuk melakukan dua hal. Selalu saya sebut lagi dan lagi perkara ini. Kita apabila dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berpeluang untuk melakukan dua hal. Yang pertama, kita masih lagi dapat melakukan ibadah, mengerjakan ibadah, yang mana ibadah itu merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyebut, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maknanya bila kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpeluang lagi untuk melakukan amal-amal ibadah. Tetapi dalam pada itu
sebagai manusia biasa, walaupun kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang terlecok juga dalam kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, terlecok, terpeleot juga. Sama ada kita tersandung batang, ataupun kaki kita masuk dalam lubang, ataupun kena step kawan, ataupun kena step sendiri. Kadang-kadang kita tersepak kaki dia pun tersandung, terguguk kita. Apa maksudnya? Dalam kehidupan kita tu kadang-kadang kita melakukan kesilapan, kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Dan apabila kita menyedari bahwa kita manusia biasa yang lemah dan tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan dan kesalahan, maka kedua tadi, gunakan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk melakukan hal yang kedua, yaitu kita insaf dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, kita beribadah. Dalam beribadah, gine-gine pun berusaha kita tetap melakukan kesalahan dan kesilapan. Maka gunakan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bertaubat. Jadi satu doa yang saya selalu boleh katakan tidak pernah miss dalam solat 5 waktu, tidak pernah miss saya membacakan doa ini. Allah merzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allah merzuqni taubatan nasuha qabla al-maut, ataupun Allah merzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah, kau rezekikan kepadaku peluang untuk bertaubat sebelum maut, sebelum mati. Sibuh diceritalah, faham-faham. Di semua kita tu ada buku 35. Ada buku 35 kata Haji Wang Zaini. Buku 35 buka belik-belik nak diconteng kita di buku ya. Ada conteng ketika palak kita okey, ada conteng ketika palak kita si okey. Mun conteng ketika palak okey, usir je rupa tulisannya. Ada je rupa maksud dan tujuan tulisannya. Bila palak angol kadang-kadang ya nyonteng, suka dia nyonteng buku 35 ya. Maknanya dalam kehidupan kita tu macam-macam je yang telah kita coret, yang telah kita lakar dalam buku kehidupan. Buku tok lah kelak kita rangga. Semua kita akan menerima buku tok kelak. Disebutkan oleh Nabi dua golongan. Yang pertama yang menerima buku catatan daripada tangan kanan. Golongan pertama yang menerima catatan amal dengan tangan kanan. Yang kedua, masih ada ceritanya tangan kiri. Disebut tembus daripada belakang kita tu, dicucuk macam kita cucuk pakai keris. Pakai lembing, tembus buku yang put kita. Nah, ambil kau buku kau, tangga kau pun. Tangga kau pun buku ya. Buku ya bukan orang lain yang nulis. Buku ya bukan orang lain nyonteng, bukan orang lain yang ngoreng. Kau pun. Jadi mudah-mudahan kita mampu untuk mencoret, melakar dan menulis catatan-catatan yang baik dalam kehidupan kita pada baki usia kita. Allah nyebut banyak ni pun dosa kita. Banyak ni pun dosa kita yang akan mengampunkan, kata Allah, dengan satu syarat. Dengan satu syarat, kamu datang kepadaku dengan bertaubat. Okey, saya ajar doa ini. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Simpel kan? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhanku, rezekikan kepadaku peluang untuk bertaubat nasuha sebelum maut. Kenapa taubat nasuha? Bukan taubat lain-lain. Taubat tu macam-macam. Taubat tu macam-macam. Ada yang betul-betul taubat, ada yang taubat sekejap datang balik. Gila kita. Mun disuruh di masjid, kita apa?
bertekad, berazam untuk bertaubat. Coba pergi di pasar agak. Pasar malam kah, bazar Ramadan kah, pelik-pelik nak di tangga kita. Lupa kita dengan taubat kita. Dah umbut nio, umbut mulung, macam-macam jenis umbut di tangga di pasar, especially pasar malam. Ni kita tahu ustaz, ibu di Padah, ya maklumnya. Jadi sebagai mukadimah, mudah-mudahan kita dapat mengerjakan dua hal dengan sisa-sisa ataupun baki usia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, yaitu yang pertamanya kita beramal ibadah, buatlah semampu mungkin. Yang kedua, kita sama-sama bertaubat. Dan saya yakin kehadiran tuan-tuan puan-puan pada malam tu bukan lain, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka kita untuk beribadah, dalam rangka kita untuk cover nok dolok-dolok yang rasa-rasanya banyak kita bocor. Banyak kita bocor. Bukan si mola, ada mola tapi bocor. Sebab dalam beribadah tu ada dua golongan. Ada yang beribadah dengan kepahaman, ada yang beribadah si paham. Asal mola aja. Asal mola aja. Alhamdulillah bila kita dah berusia tu, kita selalu dengar ceramah, kita pandangan para ulama, ustaz-ustaz, pendakwa-pendakwa, guru-guru, bahkan ibu bapa kita pun madah. Dalam kita berhidup tu, dalam kita beribadah tu, macam tu yang perlu kita olah dan kita lakukan. Maknanya alhamdulillah kita diberi dua benda, panduan dan peringatan macam ni kita beribadah, sehingga kita beribadah dalam keadaan kita faham. Saya ngulang cerita sebelum kita masuk pada tu. Apa beza orang tahu dengan faham? Contohnya, bila kita nak solat, kita berdiri. Kemudian gerakan yang kedua, kita rukuk. Kemudian yang ketiga, kita sujud. Apa maksud kita berdiri? Kalau menurut maksud yang kita faham, ia kan rukun solat ustaz, rukun sembahyang yang 13. Ya kata kita nak, itu bagi orang yang tahu. Tetapi bagi orang yang faham, nya tahu bukan sekadar rukun, tetapi nya berdiri, nya declare, ya Allah ya Tuhanku, labbaik Allah ya Allah, ya Allah aku datang menyerah diri untuk tunduk dan patuh taat kepada Allah. Kita berdiri dengan kepahaman, bukan pengetahuan, bukan sekadar pengetahuan, tetapi kita faham kena kita berdiri, iaitu kita menyerah diri kepada Allah. Bila menyerah diri kepada Allah, kita boleh, kita tidak boleh nak solat ikut palak kita. Bila kita menyerah diri, kita ikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah SWT. Bila kita solat, kata Allah, ikut siapa? Ikut imam. Jangan kita bengkeng-bengkeng solat, ngembak palak kita pun. Imam belum rukuk bertup, palak kita dulu sampai ke. Selalu saya nangga jual lah. Padahal Nabi madah, waktu kami solat dengan Nabi katanya, time rukuk, selagi dahi Nabi si menyentuh tempat sujud, sahabat si turun untuk sujud. Tok kita berlomba dengan imam. Kadang-kadang saya tu, kadang-kadang si cun juga sembahyang, kadang-kadang patah jadi sebelah enggak. Laju juga kawannya. Bila saya jadi imam, kadang-kadang ada kawan-kawan, ada juga yang laju daripada saya. Bagus kau jadi imam. Kadang-kadang asal dicacing gitu. Bila kita berdiri, ya kita mana dengan Allah, aku menyerah diri, aku follow apa yang engkau perintah ya Allah. Kita berdiri. Bukan tahu ia sekadar rukun solat. Okey, ya bawa berdiri. Panjang ceritanya lah. Yang kedua, kita rukuk. Apa maksud kita rukuk? Saya ulangi, mun ditanya dengan orang biasa-biasa sembahyang, ia kan rukun solat juga ustaz. Dia kata-kata rukuknya bukan sekadar rukun solat, tetapi rukuk adalah kita madah dengan Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku merendahkan diri di hadapan-Mu ya Allah. Aku merendahkan diri di hadapan-Mu ya Allah. Kita mau diberi peluang untuk menghormati agung, memuliakan agung ataupun pemimpin, bahagia sih kita. Bahagia. Tu raja daripada segala raja, kita merendahkan diri kepadanya, si merasa kita tu betul-betul hamba kah? Tu si gelisah rasa bila imam lama gila nak rukuk. Sekurang-kurangnya selesaikan, sempurnakan syarat tamak ninah. Sebab kadang-kadang pernah saya nangga jual
Ada juga. Semayang dalam bahasa kasar macam semadi nadai. Jangan si jaknya rokok. Tup laju. Sini nak pergi kah? Duduk di dua merokok juga. Duduk dalam merokok juga. Itu yang kedua. Kita rukuk maksudnya kita mengiktiraf yang diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kemudian sujud. Apa maksud sujud? Pun ustaz itu adalah rukun sembahyang. Ya, memang rukun. Tetapi maksud daripada sujud adalah, ya Allah Tuhanku, aku menghinakan diri. Aku menghinakan diri di hadapan-Mu ya Allah. Kita sujud maknanya kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Masya Allah. Tustang madah. Di antara nikmat terbesar yang Allah beri kepada seorang mukmin ialah munya dapat menyentuhkan dahinya ke tempat sujud. Subhanallah. Di antara nikmat. Sebabnya saya 2-3 hari tu di kembang pelatut seksa rasa nak apa? Rasa nak sujud cik dapat. Ingat. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah SWT berikan kepada seorang mukmin adalah kesempatan peluang untuk menyentuhkan dahinya ke tempat sujud untuk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya anjurkan bila kita beribadahlah dengan kepahaman, bukan sekadar beribadah dengan pengetahuan. Tahu, semua orang tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi apa? Tahu aku bunyi azan. Nya faham sih. Siapa yang memanggil? Hakikatnya Allah yang memanggil, walaupun laungan daripada muazzin. Walaupun muazzin yang kedengaran memanggil, tetapi hakikatnya itu adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita beribadah ataupun menyembahnya. Baik, itu sekadar mukadimah kepada pertemuan kita pada malam ini. Baik, kita menyambung kembali pembicaraan kita berkenaan dengan panduan solat musafir. Walaupun semua kita tu dah faham, dah tahu dah. Sekadar nak mengulangi, mudah-mudahan sentiasa kita ingat lagi dan lagi. Walaupun ada di kalangan kita, ustaz dah setahun dah saya tak musafir ustaz, kena PKP, kena pandemik tu. Lama dah kita musafir. Saya pun 2-3 minggu tu dah rindu gila dengan kampung halaman, nak pulang ke Kuching. Tapi mudah-mudahan lah di sini keadaan menjadi lebih baik. Sebab kadang-kadang orang yang sehat tidak ada masalah, tetapi orang yang berpenyakit macam kami orang tu, saya ada mengidap penyakit paru-paru basah. Paru-paru lembab. Dr. Roslan bawa nyebut pada 2 minggu lepas, katanya paru-paru lembab katanya. Saya ajak nyebut paru-paru basah. Dibaliklah kot paru-paru lembab. Jadi orang yang berisiko, orang yang berpenyakit tidak ada masalah. Si asma kah, si ada kencing manis kah, si ada darah tinggi, mungkin ada masalah. Tetapi yang berpenyakit macam saya tu mungkin ada sedikit berisiko kot. Itulah nak nangga keadaan di Kuching betul-betul clear, insya-Allah pergi. Baik. Kita masuk pada pembicaraan kita pada malam tu. Kita telah disebut berkenaan dengan 2 perkara, iaitu jamak dengan kasar. Jamak dengan kasar. Kasar telah kita bicarakan di pertemuan yang lepas. Kasar maksudnya kita mengurangkan jumlah rakaat. Semua tahu yang 4 menjadi 2. Kasar kita memendekkan ataupun mengurangkan jumlah rakaat. Dah kita pelajari 3 solat tak boleh, iaitu Zuhur, Asar dan Isya. Jangan pandai-pandai nak kasar solat fardu subuh saya dah. Dan si pernah berlaku pun. Bukan nak kasar lagi. Kalau kasar sembahyang subuh ni tu sembahyang subuh pun isi. Sembahyang subuh pun isi. Teringat cerita seorang kawan dulu. Geng-geng kami orang ni merasahlah. Bila Ustaz Ali tanya, "Ui, kita orang jangan kita orang tu tidur lepas subuh," katanya. "Jangan tidur lepas subuh." Kami orang nak kaki tidur sama saya. Tiba-tiba dah kami seorang ya aksen yang madah. "Saya Ustaz mun di kampung, si pernah saya tidur lepas subuh." Kagumlah kami dengannya nak. Padahalnya pun geng pamaon je geng sakit betul juga. Tiba-tiba yang mana dek? Nyapa? Si pernah tidur lepas subuh. Kami orang kagum dengan ceritanya. Ya yang madah. Ni ndak si pernah tidur lepas subuh. Subuh pukul 7, pukul 8.
Pukul 7, pukul 8 dia bangun subuh ni dah tidur, lepas dia jogging. Nang kawan asam nah kawannya. Pukul 7, pukul 8 subuh ni dah tidur lepas dia. Tak geng-geng ambil orang tu, jangan kata tidur lepas subuh. Lepas imam beri salam non tiang sini tempat tiang paling best. Duduk lah. Suruh lama dulu. Ya cerita lama Baik. Kemudian kita membicarakan juga berkenaan dengan jamak. Jamak menghimpunkan dua solat dalam satu masa. Maknanya kita mengerjakan dua fardu dalam satu masa, sama ada kita mbak ke depan ataupun mbak ke belakang. Baik. Kita telah membicarakan berkenaan dengan jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim maksudnya kita ngembak sembahyang yang akhir ke dalam waktu yang awal. Itu jamak takdim. Contohnya solat zuhur dengan asar. Kita solat pada waktu zuhur, kita ngembak taritkan asar ke dalam waktu zuhur, ya. Jamak takdim. Takdim artinya mengkedepankan asar. Baik, okey. Dan itu semua dilakukan dengan syarat-syarat yang tertentu. Baik. Syarat jamak takdim. Ini ada syarat Baik. Syarat jamak takdim yang pertama dilakukan dengan mengikut urutan solat, yaitu mendahulukan solat pertama yang mempunyai waktu, kemudian diikuti solat yang kedua. Okey, syarat jamak takdim tu kita mesti mula dulu nak empun waktu ya. Ni contoh macam tu lah. Dalam kita contoh yang paling bukan mungkin sama. Dalam kita makan contoh kita dua orang nak makan. Bila kita nak makan, kita yang beli, kawan kita yang diajak kita. Yang makan dulu mesti orang yang membeli, baru orang yang diajak makan. Dia contoh ajalah. Demikian juga mana tadi orang yang memiliki makanan, makan dulu baru kita menyuruh orang yang tetamu kita ataupun orang dimbak kita. Ya contoh yang sebagai gambaran adalah walaupun si tepat. Kemudian dalam konteks solat jamak takdim tu zuhur dan asar semua dah tahulah. Kita narit asar ke dalam waktu zuhur. Okey, clear. Kemudian syarat yang kedua, berniat menjamakkan solat yang kedua dengan yang pertama sebelum selesai solat yang pertama. Contohnya kita nak solat nak narit solat zuhur asar ke dalam waktu zuhur. Kita sama ada sebelum ataupun dalam kita solat zuhur niat mesti ada. Tetapi kalau kita solat zuhur si ada niat hati kita untuk menunaikan solat asar selepasnya, maka kita si boleh menjamak. Maknanya si boleh jamak. Kita kena tunggu solat asar baru kita solat asar. Okey, saya ulangi di sini. Syarat yang kedua, berniat menjamakkan solat yang kedua. Berniat menjamakkan solat yang kedua asar dengan yang pertama zuhur sebelum selesai solat zuhur. Clear? Kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita lupa. Overconfident, kadang-kadang overconfident. Allahu Akbar, kita sembahyang pada zuhur. Rupa-rupa lupa nak pasang niat untuk jamak. Tiba-tiba kita teringat rakaat ketiga kita teringat, pasangkan niat, masih boleh. Sebelum salam tiba-tiba ya Allah Tuhanku, kita dah baca tahiyat baru teringat nak jamak. Sebelum salam masih dibolehkan. Disebut itu berniat menjamakkan solat yang kedua dengan yang pertama sebelum selesai. Apa maksud sebelum selesai? Sebelum kita beri salam yang pertama lagi dibolehkan. Tetapi jaranglah berlaku macam jaranglah, sebab bila kita dah jamak memang mindset kita sebelum takbir pun kita dah ada niat nak menjamakkan. Kemudian syarat yang ketiga. Yang pertama tadi saya ulangi. Yang pertama dilakukan dengan mengikut turutan, yaitu mendahulukan solat zuhur yang mempunyai waktu sebelum kita menunaikan solat asar yang pertama. Yang kedua, berniat menjamakkan solat yang kedua dengan yang pertama sebelum selesai solat yang pertama. Okey, yang ketiga, syarat jamak takdim yang ketiga,
Kedua-dua solat dilakukan secara berturutan, iaitu memulakan solat yang kedua dengan segera sebaik saja selesai solat salam solat yang pertama, tanpa dipisahkan dengan berzikir, solat sunat dan sebagainya. Lepas kita solat zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita terus berdiri menunaikan solat asar. Ibu gago malas mesej. Tangan mesej dulu ayah, sibuk cerita pasal mesej dulu. Kita mesti terus berturut-turut menunaikan solat yang kedua, iaitu solat asar ataupun solat isyak. Kalau maghrib dengan isyak, si ibu gago nak berzikir, berzikir pun si dibenarkan, berwirid pun si dibenarkan. Apatah lagi nak beloya, lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tunggu lah, aku nak jamak tu, kata dah, aku nak belanja kau makan itu, aku nak belanja kau makan. Saya dah cerita saya dah cerita beloya. Lepas kita salam untuk jamak, jangan beloya indah, kita angkat terus. Baik, dengar, perhatian. Jika dipisahkan di antara kedua-duanya dengan masa yang lama pada anggapan umum atau melengah-lengahkan solat yang kedua tanpa sebab, batallah solat jamak tersebut. Okey, akibatnya solat yang kedua itu wajib ditangguhkan sehingga tiba waktunya. Niat untuk jamaknya batal. Apa maksudnya batal? Nyasi boleh jamak. Contohnya waktu zuhur, niat tadi nak jamak tapi oleh kena dimbat orang beloya, ataupun contohnya sembahyang berdebu menyengat aksiden, sempat menyengat aksiden, berdebu menyengat aksiden, si ada cerita aksiden, bila menyengat hujan pergi menyengat hujan nak si boleh benda-benda yang si perlu untuk kita lakukan. Kadang-kadang ada sebagian suruh masjid tu nyakanan di luar kan gaya nampakan. Sebab juga dengan aksiden lepas si boleh kita kena berturut-turut dengan waktu yang singkat, jangan lengah-lengahkan. Baik, mun berlaku juga macam nya dikira batal niatnya. Batal niatnya niat zuhur jelah, asalnya kena tunggu masuk waktu asar. Baik. Syarat yang keempat, masih dalam musafir sehingga memulakan solat yang kedua. Oleh itu tidak menjadi masalah sekiranya sampai semula ke tempat asalnya ketika solat yang kedua masih belum selesai. Okey. Tu jarang jawab berlaku lah. Masih dalam musafir sehingga memulakan solat yang kedua. Oleh itu tidak menjadi masalah sekiranya sampai semula ke tempat asalnya ketika solat yang kedua masih belum selesai. Kita contohnya kan solat tu cerita kalau di airport lama tu, di airport lama. Kita pergi KL. Plan kita tadi nak sembahyang apa? Sembahyang apa tu di KL, tetapi berhalangan. Kita pun fikir kelak dah jamak dihitung lah. Kita sampai di situ niat udah ada, kita dah memulakan sembahyang dalam perjalanan sampai di tempat tinggal kita dibolehkan. Macam contoh macam tu kita ada berhalangan sehingga kita solat kita akhir. Bila kita solat kita akhir, solat contohnya 2-3 minit lagi nak masuk waktu asar, kita solat waktu zuhur, Allahu Akbar, masih dalam waktu zuhur tengah rakaat kedua azan apa? Azan asar berkumandang. Sah si solat kita? Masih sah. Sebab apa? Kita takbir dalam waktu asar, waktu zuhur. Itu masih dibolehkan. Tetapi jarang juga berlaku lah, kecuali memang orang yang malas-malas. Last minute, 5 minit lagi nak asar barunya sembahyang. Tapi jarang berlaku. Tapi pernah juga berlaku. Bukan cik pernah berlaku. Pernah juga berlaku. Kadang-kadang kita cuai. Ni. Kita sebelum jangan nak jamak takdir. Tapi kita tak sempat. Dah sampai waktu asar. Kita jamak takdir. Dapat boleh kan? Boleh. Niat dah.
Niat dah ada tu. Niat betul ya? Masih dalam musafir, masih dalam musafir, masih dalam musafir sehingga memulakan solat yang kedua. Kita masih dalam musafir. Oleh itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah sekiranya sampai semula ke tempat asalnya ketika solat yang kedua masih belum diselesaikan. Ketika ya kita solat yang kedua masih jangan solat yang kedua belum di pola. Solat yang kedua belum diselesaikan. Maknanya dah memulakan solat. Solat yang kedua dah dimulakan. Jangan sampai di rumah baru nak memulakan solat kedua, ya cerita lain lah. Dengan faham betul lah. Syarat yang keempat, jamak takdim masih dalam keadaan musafir. Dia masih dalam keadaan musafir sehingga memulakan solat yang kedua. Maknanya dia nak jamak di antara zuhur dengan asar. Solat asar tu nya mesti apa? Polah juga sebelumnya sampai ke rumah. Contohnya kan niatnya bagus. Niatnya bagus daripada Mekah nak ke situ, nak ke Bintulu. Tiba-tiba dalam perjalanan kena hal. Kena hal sehingganya terhalang untuk apa? Untuk nak solat. Makanya pun apa? Mengakhirkan masih dalam waktu zuhur, tetapi mengakhirkan solat. Bukan jamak takhir, mengakhirkan solat. Masih dalam waktu zuhur. Solat zuhurnya settle. Solat asar belum? Solat asarnya belum. Nya pun solat asar. Bila dalam yang solat asar tadi, nya solat asar, kemudian masuk waktu. Nya dah memulakan belum asar? Asar dah dimulakan belum? Bukan selesai, dah dimulakan belum? Makna dengar apa-apa? Nya solat waktu zuhur. Solat waktu zuhur, Allahu Akbar, salam. Perjalanan. Dalam perjalanan sampai ke tempatnya, nya dalam keadaan dah memulakan solat asar. Dah memulakan solat asar. Dah memulakan solat asar sampai. Maknanya nya sampai ke rumahnya ataupun ke rumah mertuanya atau ke rumahnya pun kampung halamannya, nya sampai dia dalam keadaannya udah memulakan solat. Faham? Bukannya sampai ke rumah barunya solat, barunya takbir sih. Faham? Faham je? Maknanya tadi nya solat yang kedua, nya pun udah memulakan. Bukannya solat zuhur, solat zuhur habis dalam perjalanan, contoh dah itu pergi Mekah kan. Rumahnya di Mekah, jalan sampai di sini nya belum memulakan solat yang kedua. Ya, masih boleh. Saya ulang kali lagi ya. Nya daripada Bintulu. Kampungnya di Mekah, jalan. Jalan. Nya punya sembahyang jamak takdim awal di situ. Of course lah, masanya panjang. Nya cerita itu nya mengakhirkan, bukan takhir. Nya mengakhirkan solat tapi masih dalam solat waktu zuhur. Masih dalam nya mengakhirkan solat, bukan takhir. Dia mengakhirkan solatnya. Sampai di sini barunya teringat kau nya pun solat. Solat tadi masih dalam waktu zuhur, walaupun agak lambat. Nya niat tadi masih juga niat untuk jamak takdim. Salat zuhur dulu dalam waktu zuhur. Allahu Akbar dalam waktu zuhur. Selesainya salat waktu zuhur masih musafir ya? Masih musafir. Kemudian jalannya nya memulakan solat asar jamak takdim. Dalamnya rakaat pertama tiba-tiba sampai ke tempat asalnya, kampung halamannya, rumah bapaknya. Ketika ya dikira sah. Sebab apa? Nya memulakan solat yang kedua, solat asar dalam keadaannya masih musafir. Masih musafir sih. Munya sampai dah ke rumahnya baru sih boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Zuhurnya habis, tiba-tibanya sampai di rumah. Tetapi kes tu jarang berlaku. Jarang
berlaku. Sebab apa? Orang kita tu lebih suka ngambil apa? Paling emergency pun yang ambil solat hormat waktu. Biarnya si sembahyang. Biarnya si berhenti kadang-kadang. Contoh dalam belon kan. Dalam belon, dalam belon kebanyakan kita ngambil apa? Solat hormat waktu, betul tak? Solat hormat waktu. Padahal ketika dia pun nya boleh solat juga sebenarnya. Nya boleh solat juga. InsyaAllah kalau kita belajar macam ni nak solat dalam kenderaan, dalam kenderaan tunggangan ataupun dalam kapal terbang, dalam bas, dalam kita, dan insyaallah kita akan membahaskan juga berkenaan dengan solat hormat waktu. Biasa dengar kan? Solat hormat waktu biasa dengar? Biasa dengar kan? Solat hormat waktu biasa dengar? Jadi nya melakukan solat demi untuk menghormati waktu. Apabila nya sampai di tempat tujuannya, nya pun mengulangi solat yang solat tadi demi untuk menghormati waktunya. Saya ulangi, masih dalam musafir sehingga memulakan solat yang kedua. Maknanya tadi solat pertama, solat kedua mesti dibuat dalam keadaan musafir. Oleh itu tidak menjadi masalah sekiranya sampai semula ke tempat asalnya ketika solat yang kedua masih belum selesai. Baik. Okey. Itu berkenaan jamaah takhir. Tapi kalau masih ada keliru juga, kita boleh rujuk lagi dengan ustaz-ustaz lain macam ni yang sebenarnya, sebab benda tu memang dikatakan jarang berlaku. Terlalu jarang berlaku. Memang kita akan play safe. Apa maksudnya play safe? Memang kita pasti kita betul-betul clear dengan satu hukum kita mula. Sama ada kita nak mula jamak takdim clear dengan waktunya ataupun jamak takhir clear dengan waktunya. Jaranglah kita melakukan solat musafir dalam waktu yang berapa clear, kecuali kalau kita tiba-tiba berhalangan. Ya, si dapat amadah lah. Kadang-kadang kita musafir, tapi setakat tu jarang kita jauh-jauh travelling, jauh-jauh makai kenderaan kecuali ke Mekah ke Miri je nak. Biasanya kalau ke Mekah ke Miri, kini tu dalam bahasa bayi legong-legong, lebu-lebu je suruh masjid nak. Mana-mana boleh berhenti di Nyala, boleh berhenti di Niah, boleh berhenti di Berkenu. Saya ada masalah. Kin pergi Mekah kini tu. Ada yang pergi 2 jam, pergi 3 jam. Sembayang di situ boleh, sembayang di Jepak boleh, sembayang di Kuala Tatau boleh, sembayang di Kuala Belengian boleh. Jadi si ada masalah gila. Tu cuma pakai pembahasan untuk pengetahuan. Baik. Baik. Saya rasa cukuplah untuk malam ini. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan berkenaan dengan jamaah takhir. Itu yang kita bahas tadi adalah jamaah takdim. Jamaah takdim kita membawa solat yang kedua ke dalam waktu solat yang pertama. Contohnya solat asar kita tarik ke solat zuhur. Baik. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu adalah kelemahan, yang silap itu adalah kelemahan saya sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat panduan yang lebih jelas berkenaan dengan perkara yang kita bincangkan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.